Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang ada di rumah. 亲爱的弟兄姐妹，特别是我们在个人自己的家里， Salam sejahtera dan salam sehat buat Bapak Ibu semua. 巴不得我们大家保持着有健康的身体。 Puji syukur kepada Tuhan. 我们感谢主的恩典， Di hari ketiga atau tanggal 3 bulan yang ke-10 ini, 我们在今天4月3号， kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan 上帝仍然给我们有机会， untuk tetap memiliki tubuh sehat, 上帝仍然给我们有健康的身体， memiliki suatu kesempatan 仍然给我们有机会， untuk datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. 我们来赞美你，赞美你。 Sekalipun tidak sebagaimana tempo dulu kita boleh bersama-sama datang ke gereja, ke rumah Tuhan. 不是好像过去我们能够大家来到圣殿里来一起敬拜上帝。 Namun kita tetap harus mensyukuri karena kita masih bisa punya suatu teknologi sehingga kita boleh beribadah di rumah dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 但是虽然我们在家里，我们靠着我们现在的获知，我们仍然能够来敬拜上帝。 Baik, dengan tidak berlama-lama saya mengajak Bapak Ibu rendahkan hati sekali lagi kita mau berdoa. 我们长话短讲，我们来到上帝面前，我们要来祷告。 Hanya kepada Dikau dan beralaskan kepada pekerjaan roh Tuhan, hamba-Mu memulai pemberitaan firman ini. Mari Bapak, urapilah kedua hamba-Mu, bimbing manakala akan membaca satu ayat firman Tuhan dan ayat-ayat lain. Berkatilah ya Bapak, supaya apa yang diberitakan boleh segala sesuatunya menjadi apa yang Tuhan suka dan Tuhan mau beritakan kepada kita semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Doa syukur permohonan hanya dialaskan demi Yesus Kristus. Kami berterima kasih, kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-14. 今天我们要读的经文是在路加福音第3章第14节。 Pasal 3 Injil Lukas ayat 14. 路加福音3章第14节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. 路加福音第3章第14节，又有兵丁问他说：“我们当做什么呢？”约翰说：“不要以强暴待人，也不要勒诈人，自己有钱粮就当知足。” Suatu siang, seorang pendeta didatangi oleh seorang ibu yang bukan adalah jemaatnya. 就是说有一天，有牧师，他的会友来到他的面前。 Ibu ini kira-kira berusia separuh baya, yaitu 50 tahunan. 这个妇女呢，大概50多岁。 Pendeta ini ketika mendengar ibu ini berbicara kalimat pertama cukup mengagetkan. 当这个牧师听到这个妇女第一句话的时候，他感到很吃惊。 Karena kalimat pertama yang dilontarkan ibu ini kepada pendeta, ia berkata demikian. 因为这个妇女第一句话对这个牧师讲 Bapak pendeta, saya sekarang ini sungguh sudah bertobat. 这个妇女说，牧师，现在我真正的已经悔改了。 Bapak pendeta sangat terkejut dan kaget. 这个牧师感到很吃惊又很惊讶。 Ibu yang selama ini dikenal sebagai seorang Kristen. 这个妇女是人家都知道她是一个基督徒。
Tapi kenapa dia baru kali ini mengaku dirinya sudah bertobat? 但是为什么这个时候他才承认他真正的已经悔改了？ Akhirnya dia ceritakan latar belakang yang dikatakan saya sudah bertobat. 以后呢，他就讲起他的这个讲话真的这个悔改的这个背景。 Dia ceritakan 1 tahun yang lalu, 他讲1年前 sepeninggal suaminya yang meninggal mendadak. 就是他父亲他的丈夫突然间离开世界。 Dia sungguh waktu itu hilang pegangan. 那个时候他感到失去了他可以靠得住的人， Kehilangan seorang suami yang baik. 他失去了很好的丈夫， Dia duka yang mendalam. 他感到很伤心， Dia tiap hari dirundung oleh kesedihan sampai nangis. 就是每天他就过得很伤心，带着眼泪。 Bayangkan, dia nyatakan kesedihan dan duka ini dengan tiap 3 hari datang ke kuburan suaminya membawa vas bunga. 就是说他太过伤心，每3天他来到她丈夫的坟场那边，带着这个花。 Tiap 3 hari vas bunga diganti, vas bunga diganti. 每3天这个花再重换，再新的花。 Supaya mendapatkan suatu di kuburannya ada bunga yang segar untuk dinikmati 好像在这个 suami yang sudah meninggal. 好像这个坟场有这个新鲜的花，就是因为她丈夫已经离开世界了。 Sebulan, 2 bulan dia kerjakan per 3 hari sekali datang ke kuburan. 1个月、2个月，每3天就来到这个坟场。 Dan dia simpan di kuburan itu secara sendiri. 他在那边他自己放在那边。 Tapi sudah 3 bulan. 但是过了3个月呢， Dia tetap datang. 他仍然有来， Namun menyuruh jongos atau menyuruh tukang kuburan untuk menaruh di pusara suaminya. 但是他叫那些看顾坟场的把这个花放在这个丈夫的坟墓。 Dia datang 3 hari, titipkan ke tukang kuburan supaya disimpan. 他就带着花，就吩咐这个看坟场的，在那边可以把花放在她丈夫的坟场。 Di bulan ke-6, 在6个月以后， ibu itu bertanya kepada tukang kuburan, 这个做妇女呢就问那个看坟场的人， Bapak ini uang untuk Bapak. 这些钱是给你的， Ini akan saya berikan terus pada Bapak 我一直不断的要给你， yang sudah setia menaruh bunga ke kuburan. 因为你忠心把我的花放在我丈夫的坟场。 Amplop berisi uang itu harap diterima oleh Bapak. 就是这个带着信封有钱的， Tetapi 你可以接受下来。 Tetapi Bapak itu berkata, "Enggak perlu, Bu. 这个看坟场的说，不需要， Jangan, Bu." 不需要。 Memang kenapa? 为什么呢？ Aduh, maaf, Bu. 很抱歉，很对不起。 Ibu ketika nyuruh bunga ini ditaruh, saya pikir sendiri katanya. 就是说，当你叫我把花放在你丈夫的坟场，我一直在想， Buat apa bunga tiap 3 hari diganti dan diganti? 为什么这样麻烦？每3天要把这个花换呢？ Toh suami ibu sudah meninggal. 其实，事实上，你的丈夫已经离开世界了。 Jadi tiap 3 hari saya bawa bunga itu ke rumah sakit. 就是说，每3天我就把你的花带到去医院。 Saya lihat ada yang orang sakit di kamar, saya berikan, Ibu ini untuk Ibu, Bapak ini untuk Bapak. 就是我把这个花带到医院，我看到有些病人就说：“先生，我把花送给你，女士，我把这个花送给你。” Orang-orang di rumah sakit yang sakit diberi bunga, mereka senang hatinya, mereka bisa senyum. 在医院里，病人有人送花给他们，他们就很高兴，就带着微笑。 Setelah ibu ini mendengar si bapak melakukan
perkara seperti itu. 当这个妇女听到这个看坟墓的人这样的做法， Ia benar-benar marah. 她真的在那边发脾气， Itu amplop berisi uang ditarik lagi. 就是她准备要给她的钱又把它拿回来， Dan dia pergi naik mobil. 她就直接开车就走了。 Bapak kuburan itu dia terdiam kaget dimarahi oleh juragan. 就是说这个看坟场的感到很惧怕又很吃惊，看到他的主人这样的骂他。 Sejak itu tidak pernah datang lagi. 自从那个时候，他就没有来到坟墓了。 Ya, pendek cerita. 长话短讲， Di akhir tahun, 就是年尾的时候， kurang lebih 6 bulan setelah kejadian marah kepada bapak kuburan, 就是大概6个月，当他这样骂他的这个看坟墓的人， datang mobil yang bagus. 有很好的汽车来到那边， Supirnya turun. 他的车夫就停下来， Supirnya cari bapak kuburan tersebut. 这个车夫就找那些看坟墓的人， Bapak kuburan tersebut datang disuruh bertemu dengan juragannya di mobil. 就是说他吩咐这个看坟墓的人来到这个车来见他的主人。 Bapak kuburan ketika bertemu dengan orang di mobil yang penampilannya lebih gemuk, lebih segar, 就是说在看坟场的来到这个车上遇到一个妇女，感到很有健康又很健康的人， dandan, 他的化妆， bapak kuburan ini tidak mengenal. 这个看坟墓的人完全不认识了， Dia natap-natap nggak kenal. 他真的在盯着看着，真的他不认识。 Ibu itu berkata, Bapak masih kenalkah pada saya? 这个妇女就问他：“你还认识我吗？” Bapak itu lihat-lihat, maaf Bu, saya tidak kenal. Mungkin salah nyari orang. 这个看坟墓的人他盯着他仔细看，他说：“真的我不认识你，你可能你找错了人。” Tetapi ibu itu berkata, 但是这个妇女这样说 saya adalah ibu yang 6 bulan lalu menegur memarahi Bapak. 我6个月前我曾经骂过你。 Sangat terkejut tukang kuburan ini. 这个看坟场的感到很吃惊， Karena sudah berubah sekali. 因为他完全已经整个人已经改变了。 Dulu rambutnya sudah tidak diurus. 过去他的这个头发完全没有梳得好， Bajunya ala kadarnya. 他穿很普通的衣服， Sungguh kurus waktu itu. 那个时候很瘦。 Memang sejak ditinggalkan suaminya, berangsur-angsur merosot ke berat badannya. 本来当她丈夫离开世界的时候，她就整个人无精打采，就这样瘦下去。 Tetapi sejak si bapak itu mengatakan, saya percuma memberikan bunga kepada kuburan ibu yang bapak sudah meninggal. 当这个坟墓的人看走坟墓的人说：“我感到，若是我把花放在这个你丈夫的坟场， Melainkan saya bagikan ke orang yang sakit di rumah sakit, mereka gembira. 我就分给那些在医院的病人，他们感到很快乐。” Kata-kata itu telah memicu si ibu untuk dia bertobat. 从这几句话的，让这个妇女就真正悔改了。 Ya buat apa memberi kembang kepada suami yang sudah meninggal? Toh tidak tahu. 她何苦要把这个花放在她丈夫已经去世的丈夫的坟场呢？ Mending betul diberikan kepada orang yang membutuhkan. 真的更好分给那些需要的人。 Ibu itu akhirnya berkata, Bapak terima kasih kepada Bapak yang sebesar-besarnya. 她就向这个看坟场的人感到谢谢他。 Bapak sudah menolong saya, menginsafkan saya. 你叫我已经醒悟到，我已经醒悟过了的， Menyadarkan saya. 我已经醒悟过来了。 Seraya memberikan amplop yang jauh lebih tebal
Bapak terimalah ini ungkapan terima kasih saya. 他给他更多的钱，表示说他的这个谢意， Berpisahlah mereka. 他们就这样分手了。 Nah itulah yang dikatakan ibu itu kepada pendetanya. 这几句话就是这个妇女向这个牧师所讲的。 Saya sudah bertobat. 我已经悔改了。 Bertobat artinya bukan saja dia berubah jadi dari orang berdosa jadi anak Tuhan. 他悔改不是说他过去是罪人，这个时候变成上帝的儿女。 Bertobat itu bukan jadi orang yang punya suatu pengharapan di dalam diri Yesus Kristus yang kelak akan mati masuk surga. 他的悔改不是说将来有盼望，有一天他要回去天家。 Tetapi seperti Yohanes Pembaptis katakan di dalam Injil Lukas pasal 3. 好像这个施洗约翰在路加福音第3章所讲的， Dia berkata ke berbagai orang banyak, berbagai pihak. 他向许多方面的人讲， Bertobatlah, bertobatlah. 悔改吧，悔改吧， Hasilkanlah buah pertobatanmu. 你要有这个悔改的悔改的果效， Jadi harus ada suatu perubahan yang terjadi 就是你要有一个改变。 dari sikap yang tadinya bersumber kepada diri sendiri, egois. 过去你是带着你的这个自私自利， Namun sekarang sebagai seorang bertobat harus hidup berfokus kepada Allah yang telah menyelamatkannya. 但是这个时候你已经悔改了，你要把你的集中点放在上帝已经拯救了你。 Di dalam ayat 10 ayat 11 dari Lukas pasal 3 ini. 在路加福音第3章10节到11节， Yohanes berkata kepada orang banyak itu, 约翰对众人说： bertobat, lakukanlah hidup berbelas kasihan untuk banyak orang. 就是你要悔改，你要存怜悯的心来爱其他的人， Ada kepedulian, 你有关怀的心， bukan hidup berfokus untuk keenakan kepentingan sendiri saja, bukan. 不是为着你自己来享受，为着你自己来着想。 Ayat selanjutnya berkata kepada orang Farisi sebagai pemungut cukai, 就是接下去他对那个税吏的人，这个法利赛人税吏的讲， peduli dia memiliki jabatan sebagai pemungut cukai. 虽然他的职位是一个税吏， Yohanes berkata, bertobatlah. 约翰对他说：“你当要悔改， Kamu jangan harus punya integritas dan jangan main-main dengan jabatanmu sebagai pemungut cukai. 你不要在你的这个职位上你开个玩笑，你成为一个税吏， Sehingga melakukan suatu pekerjaan menyiksa ataupun mengambil lebih dari orang-orang yang harus bayar pajak. 就是你不要虐待人，收那些税吏超过他们能够付的， Mereka ditekan, mereka dirampas uangnya 他们被勒索，被抢他们的钱， untuk kepentingan sendiri. 为着自己的需要。 Kata Yohanes Pembaptis, jangan melakukan hal seperti itu. 约翰对他说：“你千万不可以再做这个事情了。 Kamu harus bekerja sesuai dengan jabatanmu yang dibarengi ada integritas yang tinggi. 你当要照做你的职分去做你当做的事情。” Dalam ayat 14, 在第14节， Yohanes Pembaptis berbicara sekalipun mereka itu tentara atau prajurit. 约翰再次的重复，虽然对那些兵丁讲， Hei prajurit-prajurit, 兵丁啊， jangan aji mumpung. 你不要趁机会， Jangan mentang-mentang kamu sebagai prajurit. 你不要以为你是一个兵丁， Pada tanganmu ada kuasa. 你的手有这个权柄， Lalu kamu seenak-enaknya memeras, 你就随随便便的来勒索人， merampas, 来抢人， merugikan akan rakyat. 就是让这个人民亏损。 Jangan sekali-kali melakukan seperti itu. 你千万不要再这样做了， Kamu harus jujur. 你要很诚实的。 Kamu punya kedudukan sebagai prajurit. 你的职分是一个兵丁， Harus membela rakyat, bukan memeras rakyat. 你要维护人民，不是来诈骗这个人民。
Kata Yohanes Pembaptis, kamu prajurit-prajurit 施洗约翰对那些兵丁说 sudah mendapat bagiannya itu gajimu 你已经拿到了你的薪水， yang dibayar oleh rakyat sebenarnya melalui negara, 就是其实你的薪水是人民付的，但是通过这个政府， melalui pemerintahan kerajaan. 就是通过这个政府， Cukupkanlah dengan gajimu. 你要感到用你的薪水来感到资助， Jangan terus kamu semakin tamak, semakin tidak cukup, semakin tidak puas. Ambil orang. 你不要感到不资助，就是你一直抢别人的。 Nah, Yohanes Pembaptis merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan. 施洗约翰他很渴慕我们成为上帝的儿女。 Di dalam status pribadi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak Tuhan, sebagai petobat. 我们已经悔改，我们的身份是上帝已经救赎了我们。 Tunjukkanlah bahwa diri kita ini punya buah pertobatan. 我们应当要有这个悔改的果效。 Hidup ini kita tidak berfokus kepada yang lain, kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. 我们生活不是注意到我们自己，乃是要完全我们的中心点是看你上帝。 Segala sesuatu yang perbuat kita kerjakan. 我们一切所做的， Kita kerjakan dengan ada penguasaan diri pada diri kita. 我们当有这个节制的。 Jadi tidak lagi berlaku seperti orang-orang yang tempo dulu sebagai orang berdosa. 不好，我们所做的不好像过去的好像其他的罪人一样， Yang tidak bisa menguasai diri, yang rakus, yang tamak, yang egoisentris hidupnya. 就是我们贪心，我们不能够克制自己，我们是自私自利的人。 Memang sejak manusia berdosa, 我们本来过去犯罪的人， kita ini agak sedikit sungguh tidak mudah untuk menjalankan, mengendalikan hidup dengan puas. 我们真的很难来克制自己，感到已经知足满足了。 Terlebih-lebih dikaitkan dengan materi. 特别是我们看到这个物质， Kita seolah-olah tidak pernah ada kata cukup untuk materi. 我们看到这个物质，我们没有想过到我已经知足了。 Anak muda berkata, wah aku akan berjuang keras. 年轻人说：“我要埋头苦干，我要奋斗， Aku akan bekerja mati-matian. 我要埋头苦干，我要好好的来工作。 Target ada rumah, ada mobil, cukup buat aku. 我的目标就是有一间房子，有一辆汽车，已经知足了。 Untuk modal berumah tangga. 就是说我有这个本钱来建立一个家庭。 Tetapi apa yang terjadi? 但是所发生是什么呢？ Ketika mobil sudah ada, rumah sudah ada, 当他有了这个汽车，有了这个房子， keluarga sudah dibentuk. 他已经建立了这个家庭。 Apa dia sungguh merasakan syukur, berpuas dengan apa yang diterimanya? 是不是他感到很感谢，他感到很知足呢？ Ternyata tidak. 原来是不一样。 Oh, aku pengen 2. 我很想有2个， Aku pengen 2 mobil, 2 rumah. 我很想有2部汽车， Oh, 2个房子。 oh, aku pengen punya villa. 我喜欢有我很盼望有别墅。 Oh, aku pengen punya banyak uang di deposito. 我很想在银行有很多的存款。 Bahkan didapatnya bukan dengan jerih lelah semata, 他不是在那边很刻苦的来寻找， melainkan menghalalkan segala cara 他就随心所愿，他所要做的 untuk mendapatkannya. 就是要来得做这些。 Hati manusia berdosa tidak pernah mengenal kata cukup untuk materi. 我们罪人，我们的心永远对这个物质不会感到知足的。 Ya, ini memang terjadi pada orang tidak percaya. 这是发生在那些还没有信主的人。 Saya 2-3 hari yang lalu lihat satu YouTube. 前不久2-3天以前，我在电脑可以看到， Ceritanya seorang anggota dewan, anggota DPR, 就是这个 DPR 的人， perempuan, 她是一个女人， ditanya-tanya oleh seorang bapak, yaitu mantan anggota DPR. 她有一个过去是在人民协商会议
当职员的人。Mbak, kalau gaji DPR tuh sekarang berapa? 就是说，妇女，这个时候协商会议的这个薪水有多大呢？ Sambil cengengesan, iyalah tanggal 1 saya dapat 16 juta. 每个月的1号我得到16条。 Lalu ada apa lagi? Katanya. 还有其他的吗？ Ya tiap tanggal 5 ada uang tunjangan ini dan itu, dapat lagi 59 juta. 5号的时候，每个月5号我又得到了59条。 16 tambah 59 1 bulan 75 juta. 每个月他收入75条。 Terus bapak ini nanya lagi, apa sudah sampai di sini? Katanya. 这个在这个采访的人又追问他，难道已经足够了吗？ Ya enggak lah, ada dana aspirasi. 就是说还有其他的这个增贴。 Oh ya, berapa itu dana aspirasi? 这个增贴金多少呢？ 450 juta saja. 就是450条。 Setahun itu untuk setahun? Oh enggak. 这是一年吗？不是一年。 Setahun dapat 5 kali. 每年有得到这个450条的5 次。 Jadi dana aspirasi itu 2,4 miliar per tahun. 就是这个增贴金呢，大概有2亿多。 Wah, hebat katanya. 哇，实在很了不起。 Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? 还有其他的吗？ Dia sambil cengengesan, Bapak masih mau masuk ya rupanya. 你还要想做一个人民协商会议吗？ Wedi kata si bapak itu, takut katanya. 他说他不要，他惧怕。 Ya masih ada lagi katanya. 呀，还有其他的。 Dana untuk ke daerah pemilihan. 就是我们要到这个比较小镇的地方，在那边要选举的。 Berapa dapatnya? 那些我们可以得到多少呢？ 140 juta. 就是140条。 Dan itu didapat setahun 8 kali. 每一年有8次可以得到的钱。 Saya total semua. 我把它总共起来。 Dibagi sebulan 30 hari. 我把它除上1个月30天。 Artinya 1 hari dapat 12 jutaan rupiah. 就是每一天他的收入有12条。 Entah itu tanggal merah, tanggal hitam. 就是无论是假期天或者礼拜天。 Ya hari Minggu, hari libur tetap dapat 12 jutaan. 每个礼拜天或者假期天，每一天他得到12条。 Dan sudah gitu masih tidak tahu diri. 他这个时候还是感到不满足。 Sudah menjadi rahasia umum. 这是众人的这个秘诀。 Sekalipun memang tidak seluruhnya. 虽然这不是全部的。 Tapi rata-rata masih korupsi. 平均来说，他们还是在那边贪污。 Artinya dengan uang itu tidak pernah puas-puas. 他所得到的钱，他不会感到知足。 Gaji 12 juta per hari masih tidak cukup. 每天他所收入12条还不够。 Sementara begitu banyak gaji guru, gaji buruh. yang sehari nggak tahu dapatnya berapa. 我们看到这个许多工人，或者做老师的，他们的收入多少我们不知道。 Ada yang 50.000 sehari, ada yang 100.000 sehari. 有的人收入是一天5万等，或者10万等100千。 Tapi mereka itu masih tidak puas-puas. 他们也是感到不知足。 Ya kita apa mau dikata? 我们要做什么呢？ Mereka tidak mengenal Tuhan. 他们不认识上帝。 Tetapi begitu banyak juga anak-anak Tuhan. 就是连认识上帝，已经认识上帝的人， Yang hidupnya tidak pernah cukup dan tidak pernah puas. 他们也感到不知足。 Ya, penulis Ibrani berkata, 希伯来书的作者这样说， tentu ini berkata kepada anak-anak Tuhan. 他当然是对那些信主的人说， Janganlah engkau jadi hamba uang. 你不要成为金钱的奴仆， Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. 你要感到知足你所拥有的， Ketahuilah 你要知道，
bahwa Allah tidak sekali-kali membiarkan engkau, 就是说，上帝永远不撇弃你 bahwa Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, 啊，上帝永远不撇弃你 sehingga engkau kelak akan bisa berkata 啊，你以后你这样会这样说， bahwa pertolongan kepadaku adalah dari Tuhan, 我的帮助是从天，我的上帝来的， sehingga aku tidak pernah takut dengan apa yang akan dikerjakan manusia atau dunia ini kepada diriku. 我不怕人要怎么样对待我。 Jadi dia sungguh-sungguh hidupnya dikendalikan oleh kehidupan yang berserah pada Tuhan. 他后做真的是全依靠上帝。 Oh, di Mazmur begitu banyak berkata, 在诗篇很多的这样说， buat apa kita berjeri lelah? 为什么我们要这样辛苦呢？ Buat apa kita menumpukan materi harta? 我们为什么要积聚财宝呢？ Ingat, semua itu tidak akan dibawa. 啊，你要记得这些我们不能够带回去的， Ingat, semua itu sementara. 这个全部是暂时的。 Kamu itu yang harus penting, kualitas hidup dengan Tuhan diperbarui. 就是说你对上帝的关系，你的质量你要改变。 Jadi bukan arah dan mata tujuan kita ini hanya materi semata. 我们的中心点不是单单物质罢了， Ditumpuk-ditumpuk. 我们把它积聚起来。 Siapa kelak yang meraupnya nanti? 啊，什么人要抢这些我们所积聚的财宝呢？ Sungguh percuma dan sia-sia. 真的是没有用的。 Sungguh apa yang dikerjakan Tuhan menyelamatkan orang itu menjadi percuma. 真的，上帝已经拯救了人，是已经白费了。 Dengan uang banyak dia genggam sekeras-kerasnya. 就是很多钱，他把它收藏得很厉害 Nolong orang tidak. 啊，要帮助人不会帮助人。 Lihat orang miskin, dia juga tetap genggam, tidak ada berbelas kasihan. 他看到那些穷人，他仍然好好的保守他的钱，不会来帮助他。 Sudah banyak uangnya masih mencari uang. 钱很多了，还是拼命要找钱， Bahkan dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. 就是用不好的手段， Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. 就是在上帝的面前不能够讨上帝的喜悦。 Firman Tuhan berkata, 啊，上帝的话这样说， ketika pertobatan kita ini semu, 这是我们假的这个悔改， pertobatan kita ini palsu, 我们很假的这个悔改， semua itu akan nampak 这个要把它透露出来。 dari sikap dan arah tujuan hidup kita bukan pada Tuhan tetapi kepada materi. 我们的态度不是说我们靠我们的这个上帝，乃是我们靠着我们的物质。 Kata Yohanes Pembaptis, bertobatlah hei engkau yang belum punya belas kasihan dan peduli kepada sesama. 施洗约翰说：“你要悔改吧，你没有关心那些贫富的人 Hei bertobatlah pemungut cukai. 啊，你这个税吏你要悔改吧， Engkau tidak punya integritas. 你没有这个卫生， Kau kejam di dalam melakukan pekerjaanmu, tugasmu, merampas akan hak orang dengan lebih. 你勒榨了一些人，超过他们能够担当的， Mengambil pajak dengan kejam. 就是你收税这个税务是很强暴的。 Hei prajurit-prajurit, jangan karena punya kuasa sehingga mentang-mentang ada kuasa menekan akan rakyat. 兵丁啊，你要悔改，不要说你有这个权利，你要勒榨人民 Belajarlah prajurit-prajurit, puaskan dirimu dengan gajimu. 啊，就是说这个兵丁你要收到的这个你的薪水要感到很知足， Bukan untuk terus diraup dengan tidak puas dan terus kita rakus. 不要一直好像贪心，一直拼命的赚钱啊，赚钱感到不知足。 Nah, ibarat kampak sudah disediakan untuk ditebang pohon tersebut. 就是这个刀已经要砍这个锄头要砍这个树木了， Jangan kita pikir ringan-ringan saja. 我们不要认为啊这个是很轻了， Cepat lambat penghakiman akan digelar untuk kita. 这个迟早这个
这个法官要刑判我们。 Adakah keberanian ketika kita menghadap pengadilan Allah? 我们带着勇敢的心呢，我们来到上帝要受刑的人， Untuk mempertanggungjawabkan sepak terjang kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 就是来复制，在上帝面前向他复制我们所做的，他所不喜悦的事。 Pikirlah baik-baik. 我们要三思而后行， Pikirlah panjang lebar. 我们要三思而后行， Untuk kita benar-benar bertobat memperbaiki kehidupan saat ini. 我们要悔改，我们要改变自己。这个时候，我们要改变自己。 Jangan kita pikir, jangan kira kita ini masih memerlukan uang yang banyak untuk menjalani hidup. 我们不要希望我们还有需要很多的钱来过我的生活， Mungkin untuk diri sendiri atau untuk anak keturunan. 为着我们自己或者我们的子孙、我们的下一代， Seperti perumpamaan orang muda bodoh. 好像一个愚昧的年轻人， Hahaha, saya akan membuat lumbung yang lebih besar lagi. 我要做我更大的仓库， Karena lumbung yang ada ini kurang. 因为这个仓库已经不够了。 Kata Yesus, hei kamu orang bodoh. 耶稣对他说：“你是一个愚昧的人。 Jikalau malam ini dicabut nyawamu, 若是今天晚上我要拿你的生命呢， apakah yang akan kamu bawa?” 你要带什么去呢？ Sudah begitu banyak contoh di waktu-waktu belakangan ini. 我们看到最近所发生一切的事情， Di tengah-tengah masa pandemik ini, 在这个新冠病毒的时代里， begitu banyak orang kaget-kaget dan terkejut. 许多人感到很刺激。 Punya begitu banyak uang, 他拥有很多的钱， harta materi yang disimpan di bank ataupun berupa rumah, hotel, villa dan sebagainya. 他有这个别墅，有旅馆，有许多这个银行有许多的存款， Pabrik-pabrik, 有工厂， tetapi ditinggal karena terkena COVID-19. 但是他感染了这个新冠病毒的病，他把一切留下来。 Mau tobat, mau insaf, mau menyesali pun tidak 他要 teralami. 悔改，那个时候已经太迟了 Segalanya sudah terlambat. 全部已经太迟了。 Mari kita jadi anak-anak Tuhan. 来吧，我们成为上帝的儿女。 Tuhan Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. 耶稣基督已经把自己的生命交给了我们。 Yakinlah Tuhan tetap memelihara. 我们相信上帝仍然要保护我们。 Jadilah anak-anak Tuhan, petobat-petobat yang bisa menguasai diri. 我们成为已经悔改的人，我们要来克制自己， Untuk hidup berpadanan dengan adanya buah pertobatan. 就是我们要以悔改的心这个果子来相称。 Tidak menjadi materialistis, 我们不要成物质的这个看法， tetapi tahu bagaimana hidup mencukupkan apa yang sudah Tuhan berikan. 我们要感到知足，就是上帝已经赐给我们了。 Kita telusuri sehari lepas sehari 我们一天度过一天， untuk menjadi alat di tangan Tuhan. 我们成上帝的器皿。 Ketika kita punya, sampaikanlah kepunyaan kita untuk menolong orang. 我们所有的，我们要伸手来帮助一些需要帮助的人。 Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan mencukupkan apa yang harus kita terima. Justru- Jangan kita jadi orang yang menghalalkan segala cara mendapatkan uang 就 tersebut. 是我们工作要好好的来工作，不要用那些不好的手段来得到一些的钱。 Ketika kita punya kuasa, punya jabatan, jangan memanfaatkan jabatan itu seenaknya. 我们当我们有智慧，我们有权柄的时候，我们不要随便用我们的权柄 Sehingga menekan orang lain. 来勒索人。 Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. 我们要成为上帝的好的儿女。 Untuk suatu hari kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. 就是有一天，我们要站在上帝的这个法庭里， Di mana kita akan berhadapan dengan pengadil di atas segala pengadil. 就是说我们要面对着这个法庭当中的法庭。 Saya mengharapkan kalian semua tidak ada seorang pun yang jadi gentar dan takut menghadap pengadilan Allah. 我盼望在每个我们的会友不会感到战兢的来到
面对到这个法庭， melainkan kita ada sukacita, ada bahagia. 乃是我们有幸福、有喜乐的心， Karena kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan baik. 因为我们能够好好的来负起这个责任。 Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua. 上帝赐福每个在家里的弟兄姐妹们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Sempurnakanlah ya Bapa akan firman-Mu ini. Sempurnakanlah ya Bapa akan firman-Mu ini Tuhan. 主啊，你来完整你的这个话语， Sehingga tidak menjadi percuma. 就是不会白费， Melainkan sungguh boleh menyadarkan kedua hamba-Mu maupun umat semua. 来让你两位妇人觉悟到，或者在我们信徒们， Sungguh kami rindu bagaimana dalam hidup sebagai orang yang sudah Kau selamatkan. 我们真的要感谢，因为你已经救赎了我们， Kami ingin hidup baik-baik dan berkenan di hadapan-Mu. 我们要好好的来过讨你喜悦的生活， Bahkan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. 成为众人的祝福。 Pada kami tidak ada kekeliruan, 我们不会做错事情， melainkan hanya sesuatu kebenaran yang boleh terpancar disaksikan. 就是我们所做的，好像真理能够有见证。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，上帝。 Doa syukur ini dialaskan demi Yesus Kristus. 我们将祷告感谢靠主耶稣基督， Amin. 阿门。 Terima kasih Tuhan berkati. 谢谢，让上帝赐福大家。